Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Tajuddin, memegang kad nombor matrik di 2019108859. Okey, pada hari ini video saya adalah berkisar mengenai konsep pergerakan kreatif bagi subjek kaedah pergerakan kreatif kod APC 3183. Sebelum saya memulakan perkongsian saya mengenai konsep pergerakan kreatif dengan lebih lanjut, jom kita sama-sama lihat beberapa definisi pergerakan kreatif. Definisi yang pertama menurut Jamariah Muhammad dan Lloyd Chilwell pada tahun 2017, pergerakan kreatif bermaksud suatu pergerakan yang berlaku secara spontan, bukan bertujuan untuk bertanding, malah ia mengekspresikan diri, menerusi emosi, penceritaan dan membina hubungan dengan individu yang lain. Manakala definisi yang kedua pula ialah menurut Salamah Ayub 1992, pergerakan kreatif ni dia adalah interpretasi idea, perasaan serta tanggapan diri yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. 4 objektif mempelajari pergerakan kreatif terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Okey, objektif yang pertama ialah dapat memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang kedua, dapat memperkembangkan nilai positif dalam pembangunan diri individu dan berkumpulan. Yang ketiga pula dapat memupuk semangat cintakan bangsa, negara dan agama. Yang terakhir pula ialah dapat menyemai perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk Indonesia. Antara ciri-ciri yang dapat lihat dalam pergerakan kreatif ialah membentuk personaliti unggul. Dengan melaksanakan aktiviti yang berunsurkan pergerakan kreatif, ianya dapat membentuk personaliti yang unggul seperti berani berhadapan dengan orang ramai, berkeyakinan, berdisiplin dan lain-lain lagi. Ciri seperti ini dapat diketengahkan dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Ciri yang kedua adalah keriangan belajar. Ianya dapat dilihat apabila sesuatu aktiviti dijalankan. Contohnya ketika kanak-kanak mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan, secara tidak langsung kita dapat melihat keriangan antara mereka dalam melaksanakan aktiviti tersebut, di mana kanak-kanak bebas bergerak secara mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, dengan melakukan pergerakan kreatif ini, kita dapat melihat kanak-kanak berkeupayaan menyelesaikan masalah. Selalunya, kanak-kanak ini dia akan menjana idea baru dan kreatif dalam menghasilkan atau menyelesaikan aktiviti dengan baik. Sebagai contoh, dengan mengambil aspek dalam lakonan kanak-kanak, cuba menyelesaikan masalah dari segi aspek kostum dan persembahan yang berkesan supaya menghasilkan lakonan yang menarik. Terakhir adalah pemusatan perhatian yang menyeluruh, iaitu menggunakan panca indera. Pergerakan kreatif yang melibatkan keseluruhan anggota badan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan keupayaan perkembangan motor kasar dan motor halus. Terdapat 4 jenis elemen dalam pergerakan kreatif, iaitu ruang, masa, tubuh badan dan aliran. Jom kita lihat satu persatu mengenai elemen pergerakan kreatif. Elemen ruang boleh dikatakan koordinasi badan terhadap suatu arah, contohnya depan, kiri, kanan dan belakang. Dengan mempunyai pergerakan yang asas ini, bolehlah mewujudkan satu kombinasi antara semua pergerakan tersebut menjadi satu pergerakan yang melibatkan ruang arm. Contohnya, pergerakan dengan berjalan lurus ke depan, berjalan berbentuk ular ataupun berjalan berbentuk zigzag. Yang kedua adalah elemen masa. Ia saling berhubung kait dengan kelajuan sama ada cepat atau lambat tentang sesuatu gaya bentuk pergerakan. Pergerakan ini sahaja bukan mengenai pergerakan semata-mata cepat atau lambat, tetapi merangkui proses antara kelajuan lambat hinggalah cepat. Yang ketiga adalah elemen tubuh badan. Elemen ini dia menunjukkan tentang bentuk gaya yang boleh dilakukan pada seseorang individu dengan menggunakan seluruh anggota badannya. Maka dalam elemen badan terdapat dua bahagian mengenainya, iaitu keseluruhan tubuh badan dan bahagian tubuh badan. Untuk keseluruhan tubuh badan adalah menyatakan bahawa pergerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas dan terkawal. Dan yang terakhir adalah elemen aliran. Ia dibahagikan kepada dua jenis, iaitu elemen bebas dan elemen terikat. Elemen bebas ni dia merujuk pada seorang budak yang sedang melakukan pergerakan secara bebas, apa-apa saja bentuk gaya seperti melompat di atas udara dan berlari dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan ni dia amat suka diberhentikan dengan serta-merta. Manakala untuk aliran terikat ni pula, dia pergerakan yang lambat seperti berjalan, kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan adalah berada dalam keadaan seimbang. Kita lihat pula apa contoh aktiviti yang boleh dilakukan dalam pergerakan kreatif. Yang pertama adalah drama, melakukan pergerakan dan melakukan aksi. Yang kedua adalah muzik. Pergerakan kreatif yang dapat dipersembahkan melalui muzik adalah seni kinestetik. Dan yang terakhir ialah tarian. Tarian ini ialah pergerakan melalui gurat tubuh badan yang mengikut irama dan rentak. Okey, antaranya nilai pula yang boleh ditanamkan dalam pergerakan kreatif ialah yang pertama, berdikari dengan melakukan aktiviti secara individu. Yang kedua, boleh dilakukan secara berkumpulan atau secara berpasangan. Ketiga, keseronokan dan kepuasan diri seseorang. Dan yang keempat adalah memberi keyakinan diri dalam melakukan apa-apa pergerakan kreatif. Jom kita lihat pula apa kepentingan pergerakan kreatif. Okey, yang pertama, dia dapat meningkatkan kecerdasan, meredakan ketegangan dan tekanan jiwa, kemahiran bertutur, meningkatkan kreativiti,
Dan yang terakhir adalah sosialisasi. Okey, nampaknya kita sudah berada di penghujung perkongsian. Jadi, kesimpulannya, pergerakan kreatif ini merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif, daya ekspresi. Okey, itu sahaja perkongsian saya mengenai pergerakan kreatif. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu mendengar perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Bye.